Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap murid-murid di rumah berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya Cikgu Nur Azmalinda binti Abdullah dari SMK Seri Serdang Petaling, Selangor. Mata pelajaran kita pada hari ini ialah Sains Komputer Tingkatan 4. Bidang yang akan murid-murid pelajari hari ini ialah pengatur caraan. Pembelajaran kali ini adalah di bawah standard kandungan 1.3 iaitu pemboleh ubah, pemalar dan jenis data. Manakala standard pembelajaran pula ialah 1.3.5 iaitu menggunakan penyataan umpukan dan penyataan aritmetik. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, sukacita cikgu mengingatkan kepada semua murid agar bersedia dengan pen dan buku catatan. Pada akhir episod ini, murid-murid akan dapat: pertama, menggunakan penyataan umpukan dengan betul. Kedua, menggunakan penyataan aritmetik dengan betul. Baiklah murid-murid, berdasarkan gambar yang tertera, apakah nama alat tersebut? Apakah pula perkaitan antara alat tersebut dengan aritmetik? Ya, betul. Nama alat tersebut ialah kalkulator. Kalkulator merupakan satu alat kecerdasan buatan terhad kepada pengiraan sahaja. Perkaitannya dengan aritmetik ialah kalkulator melakukan pengiraan dengan menggunakan operasi aritmetik seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Semasa kita menulis atur cara, terdapat beberapa jenis penyataan yang biasa kita gunakan. Antaranya ialah penyataan umpukan dan penyataan aritmetik. Kita akan melihat dahulu tentang penyataan umpukan. Di dalam bidang matematik, kita telah biasa menyelesaikan masalah-masalah perkiraan menerusi persamaan. Misalnya, untuk mencari isi padu sebuah kotak bersempadan lebar yang dilabelkan sebagai L, tinggi dilabelkan sebagai T dan panjang sebagai P, maka kita akan lakukan operasi L darab T darab P. Dan biasanya bentuk ini diubah kepada bentuk persamaan iaitu sekiranya isi padu dilabelkan sebagai I, maka persamaannya ialah I sama dengan L darab T darab P. Persamaan ini di dalam bahasa pengatur caraan dikenali sebagai penyataan umpukan. Penyataan umpukan boleh terdiri daripada satu ungkapan dan lebih daripada satu ungkapan. Penyataan umpukan merujuk sama dengan atau simbol sama dengan. Penyataan umpukan akan memberikan nilai kepada pemboleh ubah. Ini bermaksud ungkapan di sebelah kanan dinilai dan hasilnya diumpukkan kepada pemboleh ubah di sebelah kiri. Contohnya, int X sama dengan Y. Y adalah nilai yang diumpukkan kepada pemboleh ubah X yang dengan jenis data integer. Kita lihat pula contoh yang kedua. Int X sama dengan 5. 5 adalah nilai yang diumpukkan kepada pemboleh ubah X dengan jenis data integer. X ini walaupun kita sebut sebagai pemboleh ubah, ia sebenarnya adalah satu lokasi storan bernama X. Jadi, kita sebenarnya mengumpulkan nilai 5 ke dalam lokasi storan yang bernama X. Contoh yang seterusnya ialah double purata sama dengan dalam kurungan 6 tambah 8 tambah 5 bahagi 3. Hasil tambah 3 nombor iaitu 6, 8 dan 5 dibahagi dengan 3 yang diumpukkan kepada pemboleh ubah purata dengan jenis data double. Dalam situasi ini pula,
kita telah mengumpulkan nilai hasil bahagi ke dalam setoran yang bernama purata. Kita lihat pula contoh yang seterusnya. Perhatikan lokasi setoran nombor telah diumpukkan dengan nilai 7. Kemudian lokasi setoran bilangan diumpukkan dengan nombor. Bagaimana boleh diumpukkan lokasi setoran nombor kepada lokasi setoran bilangan? Sebenarnya, apa yang berlaku dalam penyataan umpukan bilangan sama dengan nombor ialah kandungan lokasi setoran bilangan akan diumpukkan dengan nilai daripada kandungan lokasi setoran nombor. Walaupun penyataan umpukan ini dilaksanakan, nombor masih mempunyai nilai 7 kerana semasa pelaksanaan penyataan umpukan berlaku, hanya salinan kandungan lokasi yang diambil dan bukannya diambil terus. Sebagai perbandingan, jika anda selesai membuat salinan foto terhadap sebuah buku, adakah kandungan dalam buku itu hilang? Tentu sekali tidak, walaupun kandungannya telah anda salin ke tempat lain. Bagi penyataan umpukan, nombor sama dengan nombor tambah 1. Di sini, kita telah melakukan operasi penambahan. Kandungan lokasi setoran nombor iaitu 7 ditambah nilainya dengan 1 yang kemudiannya menjadi 8. Dan nilai 8 ini telah diumpukkan semula kepada lokasi setoran nombor. Oleh itu, sekarang kandungan lokasi setoran nombor adalah 8. Maka, nilai 7 akan hilang buat selama-lamanya. Berikut, kita lihat umpukan untuk satu ungkapan. Bagi umpukan untuk satu ungkapan, contoh-contohnya adalah seperti berikut. Contoh 1. Perkataan hello diumpukkan kepada pemboleh ubah X dengan jenis data string. Contoh 2. Nilai 0.123 diumpukkan kepada pemboleh ubah P dengan jenis data double. Contoh 3. Nilai 561.123F diumpukkan kepada pemboleh ubah W dengan jenis data float. Seterusnya, kita lihat pula umpukan untuk ungkapan yang lebih daripada satu. Bagi umpukan untuk ungkapan yang lebih daripada satu, contohnya seperti berikut. Pemboleh ubah P, Q dan R dengan jenis data integer diumpukkan dengan nilai 255. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula contoh penggunaan umpukan dalam atur cara Java. Dalam atur cara ini, pemboleh ubah bernama barang diisytiharkan dengan jenis data string. Kuantiti diisytiharkan dengan jenis data integer dan harga diisytiharkan dengan jenis data double. Pemboleh ubah barang memegang nilai sama dengan buku, manakala pemboleh ubah kuantiti memegang nilai sama dengan 5 dan harga memegang nilai sama dengan 3.4 sifar. Outputnya akan memaparkan item, buku, bilangan 5, harga seunit RM3.4 sifar. Penyataan aritmetik juga boleh terdiri daripada satu atau lebih operasi aritmetik. Penyataan ini merujuk kepada operasi aritmetik iaitu operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Ingat ya murid-murid, unit pemprosesan utama boleh membaca operasi aritmetik dari kiri ke kanan sahaja. Sekiranya pengatur cara ingin menjalankan operasi darab terlebih dahulu, penggunaan simbol kurungan perlu diutamakan. Semua operasi aritmetik akan dilaksanakan mengikut keutamaan berikut. 1. Ungkapan di dalam tanda kurungan diselesaikan dahulu. 2. Kemudian pendaraban dan pembahagian pula dilaksanakan.
3. Yang seterusnya, operasi penambahan dan penolakan dilakukan. 4. Dan yang terakhir, operasi dilakukan dari kiri ke kanan bila berlaku kesamaan operasi. Kita lihat contoh ini. 30 tolak 5 tambah 2 darab 3 bahagi 3. Maka simbol kurungan perlu digunakan. Langkah pertama, operasi darab iaitu 2 darab 3 harus dilaksanakan terlebih dahulu yang akan menghasilkan nilai 6. Kemudian, operasi bahagi iaitu 6 bahagi 3 pula dilaksanakan. Hasilnya ialah 2. Akhir sekali, operasi tolak iaitu 30 tolak 5 dilaksanakan. Hasilnya ditambah dengan 2. Maka jawapan akhir ialah 27. Baiklah murid-murid, mari sama-sama kita mempelajari pula penggunaan penyataan aritmetik dalam atur cara. Operasi tambah. Berikut merupakan contoh penggunaan operasi tambah dalam penulisan atur cara Java. Nilai 10 diumpukkan kepada pemboleh ubah I dan nilai 20 diumpukkan kepada pemboleh ubah J. Penyataan aritmetik yang digunakan dalam atur cara ini menggunakan operasi tambah iaitu I sama dengan I tambah J. Nilai I sama dengan 10 ditambah dengan nilai J sama dengan 20. Maka, hasil tambah bagi penyataan aritmetik ini adalah 30. Operasi tolak. Berikut pula merupakan contoh penggunaan operasi tolak. Nilai 30 diumpukkan kepada pemboleh ubah I dan nilai 20 diumpukkan kepada pemboleh ubah J. Penyataan aritmetik yang digunakan dalam atur cara ini menggunakan operasi tolak iaitu I sama dengan I tolak J. Nilai I sama dengan 30 ditolak dengan nilai J sama dengan 20. Maka, hasil tolak bagi penyataan aritmetik ini adalah 10. Seterusnya, mari kita lihat contoh penggunaan operasi darab. Nilai 30 diumpukkan kepada pemboleh ubah I dan nilai 20 diumpukkan kepada pemboleh ubah J. Penyataan aritmetik yang digunakan dalam atur cara ini menggunakan operasi darab iaitu I sama dengan I darab J. Nilai I sama dengan 30 didarab dengan nilai J sama dengan 20. Maka hasil darab bagi penyataan aritmetik ini adalah 600. Operasi bahagi. Seterusnya, mari kita lihat pula contoh penggunaan operasi bahagi. Nilai 30 diumpukkan kepada pemboleh ubah I dan nilai 2 diumpukkan kepada pemboleh ubah J. Penyataan aritmetik yang digunakan dalam atur cara ini menggunakan operasi bahagi iaitu I sama dengan I bahagi J. Nilai I sama dengan 30 dibahagi dengan nilai J sama dengan 2. Maka, hasil bahagi bagi penyataan aritmetik ini adalah 15. Bagaimana murid-murid? Adakah anda faham apa yang telah dipelajari pada hari ini? Baiklah. Bagi menguji kefahaman murid-murid tentang tajuk pembelajaran kita pada kali ini, cikgu telah menyediakan beberapa latihan untuk penggunaan penyataan umpukan dan penyataan aritmetik. Latihan pertama ialah latihan pengukuhan 1. Latihan ini akan menguji kefahaman anda tentang ungkapan aritmetik. Diberi 4 soalan dengan X memegang nilai 5, Y memegang nilai 7 dan Z memegang nilai negatif 2. Soalan pertama. Diberi ungkapan dalam kurungan X tambah Y darab Z. Apakah nilai yang dihasilkan oleh ungkapan ini? Soalan kedua.
diberi ungkapan X tambah Y darab Z. Soalan ketiga, diberi ungkapan dalam kurungan X tambah Y darab dalam kurungan Y tolak Z. Dan soalan keempat, diberi ungkapan Y tolak X tambah X darab Z. Baiklah murid-murid, cuba anda jawab semua soalan ini. Mari kita semak jawapan anda. Soalan 1. Apabila X tambah Y berada dalam kurungan, maka operasi ini perlu dilakukan dahulu. Oleh itu, X yang memegang nilai 5 akan ditambah dengan Y yang memegang nilai 7. Kemudian, hasil tambah operasi ini iaitu 12 akan didarabkan dengan Z yang memegang nilai negatif 2. Jawapannya ialah... Seterusnya, kita lihat pula jawapan soalan kedua. Soalan ini tiada kurungan, maka kita perlu melihat kepada langkah kedua iaitu melihat jika terdapat pendaraban atau pembahagian. Oleh kerana terdapat Y darab Z dalam ungkapan ini, maka kita perlu mendarabkan nilai yang dipegang oleh Y iaitu 7 dengan nilai yang dipegang oleh Z iaitu negatif 2. Hasil darab dua nilai ini ialah negatif 14. Hasil darab ini kemudiannya ditambah dengan X yang memegang nilai 5. Maka jawapan akhir ialah negatif 9. Untuk jawapan soalan yang ketiga pula, terdapat dua kurungan iaitu X yang memegang nilai 5 ditambah dengan Y yang memegang nilai 7. Manakala satu lagi kurungan iaitu Y yang memegang nilai 7 ditolak dengan X yang memegang nilai negatif 2. Hasil kedua-dua operasi dalam kurungan ini akan didarabkan, iaitu 12 didarabkan dengan 9, maka hasil akhirnya ialah 108. Seterusnya, kita lihat pula jawapan soalan yang keempat. Dalam ungkapan ini tiada kurungan digunakan. Mari kita lihat pada operasi pendaraban yang digunakan, iaitu X yang memegang nilai 5 didarabkan dengan Z yang memegang nilai negatif 2. Hasil operasi ini akan memberikan nilai negatif 10. Kemudian, penyelesaian dari kiri ke kanan dilakukan dengan Y yang memegang nilai 7 akan tolak X yang memegang nilai 5. Dan seterusnya ditambah dengan hasil pendaraban tadi iaitu negatif 10. Maka jawapan akhir ialah negatif 8. Seterusnya, kita lihat pula latihan pengukuhan 2. Soalan 1. Nilai 5 diumpukkan kepada pemboleh ubah X dan nilai 6 diumpukkan kepada pemboleh ubah Y. Hasil operasi bagi kedua-dua umpukan ini ialah 11. Apakah pernyataan aritmetik yang boleh digunakan? Ya, betul. Jawapannya ialah X tambah Y. Pernyataan aritmetik ini menggunakan operasi tambah. Kita lihat pula soalan yang kedua. Nilai 10 diumpukkan kepada pemboleh ubah X dan nilai 2 diumpukkan kepada pemboleh ubah Y. Hasil operasi bagi kedua-dua umpukan ini ialah 5. Apakah pernyataan aritmetik yang boleh digunakan? Ya, betul. Jawapannya ialah X bahagi Y. Pernyataan aritmetik ini menggunakan operasi bahagi. Kita lihat pula soalan yang seterusnya. Nilai 5 diumpukkan kepada pemboleh ubah X dan nilai 6 diumpukkan kepada pemboleh ubah Y. Hasil operasi bagi kedua-dua umpukan ini ialah 30. Apakah pernyataan aritmetik yang boleh digunakan? Ya, betul. Jawapannya ialah X darab Y. Pernyataan aritmetik ini menggunakan operasi darab.
Kita lihat pula soalan yang keempat. Apakah output yang akan dipaparkan jika kita menggunakan operasi aritmetik modulus, iaitu mencari baki? Dalam soalan ini, pemboleh ubah X yang berjenis data integer diumpukkan dengan nilai 10 dan pemboleh ubah Y yang juga berjenis data integer diumpukkan dengan nilai 3. Outputnya perlu memaparkan hasil pengiraan X modulus Y. Ya, betul. Output yang akan dipaparkan ialah 1. Soalan yang seterusnya ialah soalan 5 yang melibatkan gabungan beberapa operasi aritmetik dalam satu ungkapan. Soalannya ialah negatif 5 darab negatif 8 bahagi 10. Tunjukkan langkah kerja untuk selesaikan penyataan aritmetik ini. Ya, betul. Nombor negatif 5 didarab dengan nombor negatif 8, maka simbol kurungan perlu digunakan. Kemudian dibahagi dengan 10. Seterusnya, hasil pendaraban nombor negatif 5 dan negatif 8 akan menghasilkan nilai 40 dan dibahagi dengan 10. Maka jawapan akhir ialah 4. Soalan 6 diberi 5 tambah 2 darab 6 tolak 4 bahagi 2. Tunjukkan langkah kerja anda untuk selesaikan penyataan aritmetik ini. Ya, betul. 5 tambah 2 darab 6 tolak 4 bahagi 2. Maka simbol kurungan perlu digunakan untuk 2 darab 6. Seterusnya, operasi darab tadi akan menghasilkan nilai 12. Maka 5 tambah 12 tolak 4 bahagi 2. Di sini simbol kurungan perlu digunakan untuk 4 bahagi 2. Kemudian operasi bahagi iaitu 4 bahagi 2 dilaksanakan. Hasilnya ialah 2. Maka 5 akan ditambah 12 tolak 2. Jawapan akhir ialah 15. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu akan memberikan anda soalan-soalan yang lebih mencabar, iaitu latihan menguji minda anda dalam pengaturcaraan. Soalan pertama, anda dikehendaki membangunkan sebuah aturcara ringkas bagi mengira pembahagian dua nombor. Semasa membangunkan aturcara, nyatakan jenis data yang sesuai digunakan untuk aturcara pembahagian dua nombor tersebut. Diberikan pemboleh ubah I sama dengan 50 dan pemboleh ubah J sama dengan 5. Hitungkan dua nombor tersebut dengan menggunakan operasi bahagi dan paparkan output dengan penyataan berikut. Hasil bahagi ialah... Baiklah murid-murid, cuba anda jawab soalan ini. Bagaimana murid-murid? Adakah anda telah berjaya menghasilkan aturcara seperti yang dikehendaki dalam soalan? Baiklah, sekarang mari kita semak jawapan anda. Pertama, nilai 50 diumpukkan kepada pemboleh ubah I yang berjenis data integer. Kemudian, nilai 5 diumpukkan kepada pemboleh ubah J yang berjenis data integer. Seterusnya, 50 bahagi 5 sama dengan 10. Maka nilai pemboleh ubah I yang baharu akan menyimpan nilai 10. Outputnya ialah hasil bahagi ialah 10. Bagus dan tahniah kepada yang berjaya menjawab dengan betul. Seterusnya, kita lihat pula soalan kedua yang lebih mencabar. Soalan ini akan menguji penguasaan pengaturcaraan anda dan juga tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Soalannya, anda dikehendaki membina satu aturcara mudah bagi mengira jumlah markah 4 mata pelajaran. Mata pelajaran tersebut ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik.
anda boleh mengumpulkan sebarang markah bagi mata pelajaran tersebut. Anda juga perlu mengira purata markah dan peratus markah. Baiklah, cuba anda hasilkan pengaturcaraan seperti yang dikehendaki dalam soalan ini. Bagaimana murid-murid? Adakah anda berjaya menghasilkan aturcara seperti kehendak soalan? Berikut ialah paparan lengkap pengaturcaraan Java bagi jawapan soalan kedua. Mari kita semak jawapannya. Nilai markah, contohnya 80 diumpukkan kepada pemboleh ubah BM yang berjenis data integer. Nilai markah, contohnya 76 diumpukkan kepada pemboleh ubah BI yang berjenis data integer. Nilai markah, contohnya 65 diumpukkan kepada pemboleh ubah sains yang berjenis data integer. Serta nilai markah, contohnya 72 diumpukkan kepada pemboleh ubah matematik yang juga berjenis data integer. Untuk mengira jumlah markah, kita menggunakan formula seperti berikut. Jumlah sama dengan BM tambah BI tambah sains tambah matematik. Iaitu, jumlah ialah melibatkan hasil tambah markah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan matematik. Untuk mengira purata markah pula, kita menggunakan formula seperti berikut. Purata sama dengan jumlah bahagi 4. Manakala untuk mengira peratus pula, kita menggunakan formula seperti berikut. Peratus sama dengan jumlah darab 100 bahagi 400. Setelah pengiraan selesai dijalankan oleh komputer, maka output seperti berikut akan dipaparkan. Bahasa Melayu 80, bahasa Inggeris 76, sains 65, matematik 72. Jumlah markah keseluruhan 293. Purata markah keseluruhan. Peratus markah keseluruhan. Bagaimana murid-murid? Adakah anda berjaya menghasilkan aturcara dengan output seperti yang dikehendaki? Tahniah bagi yang berjaya menjawab. Bagi yang tidak berjaya, anda boleh cuba lagi. Cikgu harap murid-murid telah memahami pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, sukacita cikgu untuk merumuskan semula apa yang telah kita pelajari. Pertama, penyataan umpukan boleh terdiri daripada satu ungkapan dan lebih daripada satu ungkapan. Kedua, penyataan aritmetik pula boleh terdiri daripada satu atau lebih operasi aritmetik, iaitu operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Dan kedua-dua penyataan ini sering digunakan dalam aturcara. Terima kasih, hingga berjumpa lagi di episod yang seterusnya.